Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kepadamu atas kebaikan yang besar dan atas kebaikan kami. Kau menyertai setiap kami, kau mempersatukan kami di tempat ini, kau menjaga kami dengan baik. Bapa yang baik, pada saat ini kami telah menaikkan puji yang kami baik. Merenungkan firman-Mu dan belajar lewat firman-Mu, tolong kau menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kami, dan firman-Mu boleh berbuah lewat kehidupan kami. Firman-Mu tidak
mau beruntung. Orang mau bekerja karena dia mau beruntung. 那么我们政府在这个公司里，就是说，因为他要有的利益在内。 Iya, ya. Jadi saya setelah menjalani proses itu, ternyata saya baru mengerti ini cara Tuhan untuk memilih saya. 那么，所以在我的这个生活过程中，我就相信，原来我经过这一切，就是因为神。 Ini proses yang dipersiapkan Tuhan untuk saya bisa sampai pada hari ini. 那么神就给我这个过程中，直到现在我。 Ya, dari situ saya belajar bahwa tidak ada orang yang lepas dari masalah. 所以必须让我从哪里开始学习，没有人能够比这个种种的这个面临的事情。 Siapapun dia, 无论哪一个人， hamba Tuhan, 无论他是什么工人， majelis, 就是正式们， bahkan semua orang itu menghadapi yang namanya masalah. 但是每一个人他都有面临这个种种的事情。 Namun kita mau belajar dari ayat yang kelima, 但是我们要从第5节来学习， bahwa dengan masalah, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 那么在这里，因为我们这个生命的过程中，那么我们就要学习，就是从我们信仰就变成有德行，有德行呢就有知识，有知识呢就有节制的心，又加上忍耐和有虔诚的心。 Nah, jadi Bapak Ibu, ada sebenarnya tujuan yang baik kenapa kita harus mengalami proses kehidupan itu. 那么对我们有利益的，在我们这个改变的过程中， Nih, ada tujuannya, tidak semata-mata karena Tuhan mau iseng-isengan buat kita jatuh ke dalam masalah. 神会有那个目标，在我们这个生命的过程中， Tujuannya adalah kita perhatikan ayat yang ke-8. 他的目标也就是我们看第8节， Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, jadi itu tujuannya. Semuanya tidak berlalu dengan sia-sia. Kenapa kita jatuh ke dalam masalah? 所以也就是我们的目标多少时候我们在这个最后中。 Untuk membuat kita semua menjadi seorang yang giat, menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. 那么也就是我们的过程中，就使我们能够得到这个成功。 Jadi Bapak Ibu, siapa yang marah dan kecewa dan berontak kepada Tuhan, 那么就是我们觉得不高兴对神的话， dengan keadaan hidupnya, itu menunjukkan bahwa dia belum mengenal Tuhannya. 就是因为他面临这个事情，他就好像对神有一个埋怨，他就好像还是不是成长的。 Karena Tuhan mempunyai tujuan dalam hidupmu. 其实我们全过程是以神与自己的这个目标， Iya. Syukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. 所以我们要应该感谢神，这个事情发生在我们身上。 Ketika kita bersyukur, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. 当我们有相信他的时候，神就能够赐。 Kita mengingat kisah hidup Yunus. 我们看这个约翰， Yunus yang marah kepada Tuhan karena dia diutus ke Niniwe. 那么这个约翰呢，他埋怨上帝，因为上帝派他到这个尼尼微。 Dia sangat marah dan dia tidak mau menuruti apa kata Tuhan. 他这个时候很烦的，他不要听神的话。 Dan dia berusaha melarikan diri
dari apa yang disuruh Tuhan kepada dia. 那么他就要逃避这个神所要差派他这个尼尼微的地方。 Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kemarahan Yunus, 在他埋怨神的时候， Tuhan mengingatkan dia dengan sebatang pohon jara yang melindungi dirinya. 那么神就提醒他，就是在有一棵这个树，就是在这个树正在那时候制作他。 Pohon jara itu menjadi pengingat Allah kepada Yunus. 那么因为这个树好像保护他，就是要使这个又拿记得上帝。 Namun kemudian pohon jara itu mati dan bertambah marahlah Yunus kepada Tuhan. 但是奇怪的，这个树又死掉去了。那么这个又拿他就更加的发脾气， Dia sangat marah kepada Tuhan. 埋怨神。 Padahal maksud Tuhan adalah ingin menyadarkan Yunus bahwa Tuhan sangat mengasihi Niniwe lewat pohon jara itu. 其实神要提醒这个约拿呀，他就是爱这个尼尼微的人，接着这个一棵树一样。 Tuhan ingin menyatakan kepada Yunus, begitulah aku mengasihi Niniwe. 就是要跟约拿说，我这是告诉你，就是因为我爱这个尼尼微的人， Sekalipun mereka berdosa, tapi aku mengasihi dia. 虽然他们犯了罪，但是我都是很爱他们的。 Nah, dari kemarahan Yunus, kita melihat bahwa Yunus tidak mengenal Tuhannya dengan baik. 那么在这个约拿，他能够埋怨神，就是看得出他对神的认识还是不够的。 Yunus tidak mengerti cara Tuhan bekerja. 那么他不知道神如何工作在他的身上。 Karena itu Bapak Ibu, hiduplah dalam pengenalan yang baik dalam Tuhan. 那么我们请弟兄姐妹们都能够更加的认识你们的神。 Dan perhatikan cara Tuhan bekerja lewat kehidupan kita. 你也要查验神如何的工作在你的身上。 Nah, kita mengingat kembali Abraham. 那么我们又记得这个亚伯拉罕。 Abraham punya identitas yang baru ketika dia mau mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. 那么你们看到这个亚伯拉罕因为他要跟随着神，神就给他美好的身份。 Ya, nama Abraham berubah menjadi Abraham. 那时候他的名字是亚伯兰，后来上帝换成叫他亚伯拉罕， Karena Allah telah menetapkan dia sebagai bapa bangsa-bangsa. 因为上帝已经做成为他变成一个多人的父， Allah menetapkan dia sebagai bapa orang percaya. 也是成为一个信心之父。 Sejak Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian yang telah Allah siapkan, 当他离开他这个村子的时候，到神所指定的一个地方的时候， di situ Abraham mengambil keputusan bahwa dia meninggalkan kehidupannya yang lama dan mengikut Tuhan. 然后去哪边我们就能够看到，他离开了他的旧的生活，就是现在走向一个新的生活。 Padahal mungkin saja ketika itu Abraham belum tahu di mana itu tanah perjanjian yang Allah sediakan 其 bagi 实 dia. 在那时候，这个亚伯拉罕 Bagaimana keadaannya? 他不知道这个应许之地在哪里，那么哪边的情况又如何，他不知道。 Yang Abraham tahu adalah bahwa Allah menyertai dia. 但是亚伯拉罕知道，也就是神会与他同在。 Oleh sebab itu kita melihat ada perubahan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. 然后我们就从亚伯拉罕的身上就看到他很大的改变。 Janji-janji Allah ditepati dalam kehidupan Abraham. 那么神的应许也成就在这个亚伯拉罕的身上。 Karena dia mau memutuskan bahwa dia hidup kepada Allah. 他自己决定，他要活着在神里面。 Kemudian satu tokoh Alkitab lagi, 那么另外的这个圣经人物 Paulus. 就是保罗。 Paulus mengalami proses hidup yang bisa dikatakan membuat dia menderita. 那么我们看保罗在他的新的这个生活里，实在是使他更加的痛苦。 Betapa menderitanya Paulus selama 3 hari Paulus tidak dapat melihat apa-apa
起的人，但是突然他变成一个盲人。 tentu dia akan kecewa dan tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak berdaya. 当然是在他家的生活里，他是很失望的，他是没有能力的。 Tapi satu hal yang mau kita lihat bahwa lewat proses ini menjadikan Paulus menjadi saksi Kristus yang hebat. 但是借着他的这个过程里，那么我们就看到保罗变成在主里面是一个特别的人。 Setelah proses ini dia alami, dia menjadi saksi Kristus sampai kemanapun. 接着他的过程中，他变成在各地都变成神的见证。 Bapak Ibu, kita telah menerima anugerah keselamatan. 那么我们已经接受了神的救赎， Kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. 我们也是已经接受了基督变成我们个人的救主。 Ya, ketika kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, 当我们接受基督变成我们的救赎主的时候， bukan berarti kita lepas dari permasalahan. 那么不是说我们就脱离了这些困难。 Bahkan mungkin saja lebih berat. 有可能我们的困难越加重。 Nah, Bapak Ibu, hidup ini seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. 那么我们的生命就是好像一粒种子撒在这个好土里。 Benih itu ditabur di tanah yang baik dan dia akan dengan cepat bertumbuh. 那么因为这个种子在了好土，那么它就很快的增长。 Karena tanahnya mengandung zat-zat yang baik. 因为这个好土它是肥沃的，那么就很快的生长。 Namun jika hanya mengandalkan tanah yang baik itu saja, 但是就是这个种子只靠这个土地， maka pertumbuhan benih itu tidak akan sempurna. 那么它的生长都不是完整的， Karena dia hanya mengandalkan zat yang ada dalam tanah. 因为它只靠这个好土。 Benih itu juga perlu disiram. 但是这个种子也要浇灌的， Benih itu juga memerlukan pupuk. 它也是需要肥料的， Benih itu juga memerlukan untuk dibersihkan 那么它也要做它干净的， supaya dia dapat bertumbuh dengan baik, 使得这个种子能够生长得好， supaya dia dapat berkembang dengan baik, 那么它能够增长， supaya dia bisa bertumbuh dengan sempurna, 然后它也是能够完整的增长， menghasilkan buah yang baik. 就后来结出好的果子。 Nah, kehidupan kita pun demikian. 我们的生命也是如此， Kita sudah hidup mengenal Kristus itu sangat-sangat baik. 我们已经认识了基督是很好的， Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus itu baik. 那么我们知道基督已经救赎了我们，这个是好的。 Tetapi jika kita hanya hidup dengan tahu kita diselamatkan, dengan tahu kita mengenal Kristus saja itu tidak cukup. 但是我们就只知道我们认识神，只接受神， Bagaimana kehidupan kita diperbaharui setiap hari? 但是必要记得我们要怎么样，与基督更新我们。 Bagaimana kehidupan kita bisa mengalami proses itu bersama dengan Kristus? 我们也能够活着，在我们的过程中与基督在一起。 Ketika kita hanya tahu bahwa kita telah diselamatkan, maka pertumbuhan iman kita tidak akan sempurna. 就是我们只知道我们是得救的，我们就不能够很好的增长。 Ketika kita hanya tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita, maka pertumbuhan iman kita akan berjalan di tempat. 就是我们只知道主已经被钉为我们活着，那么我们的这个增长就是好像只在就是好像好像造就一样。 Akan tetapi saat kita sudah hidup di dalam Kristus, 但是就是我们放在基督里面， diikuti dengan pembaharuan iman setiap hari, 就是每天有基督更新我们的时候， maka kita akan melihat buah yang baik lewat perbuatan kita. 那么我们就看到以后结出一个好的果子。 Iman itu tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memang mempunyai iman, maka
bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. 那么现在我们与人的关系如何呢？ Oleh sebab itu, mari kita menumbuhkan iman kita yang punya identitas yang baru. Setiap hari kita diperbaharui oleh iman kita lewat pembacaan firman Tuhan, doa kita, bahkan persekutuan-persekutuan kita. 那么弟兄姐妹们，就是我们要与基督使得基督更新我们的时候，那么我们就要阅读神的话、祷告和参加各种的团契。 Maka kita akan mengalami perubahan iman setiap hari 那么我们就在基督里面就能够更新我们， yang menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik. 使得我们在基督里面就变成更加的生命的更好。 Kita mau membaca ayat yang ke-10 kembali. 我们来看第12节。 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. 所以弟兄们应当更加殷勤，使我们所蒙的恩召拣选坚定不移。你们若是这样，就永远不失脚了。 Ini janji Tuhan kepada kita. 也就是神的应许。 Ketika kita memang mau bersungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh satu perubahan di dalam kehidupan kita. 当我们在主里有殷勤的时候，那么神就要改变。 Ketika kita mau bersungguh-sungguh percaya kepada Allah, 当我们要真心的相信神的时候， maka kita akan menikmati panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh di dalam kehidupan 我 kita. 们就感受到神蒙恩的拣选。 Ya, Bapak Ibu, jika kita mau berubah, kita harus berusaha. 所以弟兄姐妹们，就是我们要改变，我们自己要殷勤。 Ketika kita hanya berdiam diri, maka perubahan itu tidak akan terjadi secara besar dalam kehidupan kita. 但是我们只有安静，不殷勤，那么就不能够改变我们的生命。 Ketika kita berdiam diri, kita berubah, tetapi berubahnya ya secara proses kehidupan tubuh kita saja. Mungkin kita semakin tua. 那么就是我们没有殷勤，是的，有改变，但是很慢的。 Rambut yang memutih dan kulit yang keriput. 后来我们就变成老了，就变成身白发了。 Tetapi ketika kita berusaha di dalam iman kita, kita mau berubah, maka kita akan memperoleh perubahan yang besar itu. 但是就是我们殷勤的在主基督里面，所赐给我们的信心，那么我们的生命就很大的改变。 Bapak Ibu, hidup ini tidak mudah. 知道我们活着是不容易的， Semakin hari-hari ini semakin jahat. 因为我们知道，这个什么，你看我们的每天过的时候都是有过的。 Kita melihat sekitar kita, di mana yang tidak ada masalah. 我们看我们四周围，哪个没有面临事情种种的事情呢？ Kita merasa aman di lubuk pakam. 我们觉得，在这个八感很自安。 Padahal secara tidak sadar mungkin ada permasalahan yang besar terjadi di lubuk pakam. 但是在我们没有醒悟中，是在八感地方也是很多各样的这个困难。 Kita melihat televisi, 我们看这个电视， di mana-mana terjadi masalah. 就在各地方发生了这个种种的这个困难。 Jika kita tidak dikuatkan oleh iman kita, 就是我们没有一个坚固的信心， maka kita akan menjadi goyah. 我们就变成动摇了。 Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hari ini tidaklah mudah. Semakin hari, maka hari-hari ini semakin jahat. 我们知道，我们活着是不是容易的？但是我们知道，每一天过的这个生活里，的这个日子都是恶的。 Yang memampukan kita untuk menghadapi itu semua hanyalah iman kepada Yesus Kristus. 但是我们能够抵抗这一切的这个难题，就是我们只依靠主基督， Dan untuk mencapai identitas yang baru, 就是我们能得到新的生
就是永久的信心。 Ada pepatah mengatakan mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. 那么有话讲说，我们更容易得到，比起我们坚持我们所得到的。 Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, 当我们信耶稣的时候， mempertahankan iman kita kepada Dia itu tidak mudah. 我们要坚持我们的信心，在主基督里面的是不容易的。 Karena itu perbaharui kehidupanmu setiap hari. 那么你们要更新你们每一天的生命。 Tetaplah berusaha menjaga imanmu. 那么你们要就是照顾看就是要继续有信心在主基督里。 Apapun keadaan kita hari ini, 无论什么事情发生在我们的生活里， Tuhan menyertai kita. 神都与我们同在。 Ada satu slide terakhir yang saya dapat. Ya, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. 那么有在这个影片里有说，就是一个成功的人不是好像很容易得到，但是一个要显露的，他不能够得到成功的。 Jika ingin menjadi orang sukses, maka harus memiliki kemauan dan betul. 我们要成功，当然是我们要有一个意志的心。 Dan keuletan, mau bekerja keras, tak menyia-nyiakan waktu. 我们也要殷勤，也不要浪费我们的这个光阴。 Bekerja lebih banyak dan lebih lama dari orang lain. 那么我们要工作，殷勤的工作，更久的工作。 Kalimat ini membuat saya mengerti bahwa setiap kita tidak bisa berdiam diri. 那么这个词告诉我，就是说我们这个人不能够停止的， Kita harus terus berusaha 那么我们一直要殷勤的追求。 sehingga kita bisa mencapai tujuan yang telah Allah sediakan. 那么后来我们就得到神所赐给我们， Amin. Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福。 Kita berdoa. 我们来祷告。天父上帝，我们谢谢你，今天早上这个神的话语在提醒我们，就是我们知道，在我们的这个生命里的过程中，我们活着都需要主你的帮助和你所赐的能力，因为我们知道，在我们的生命里很多种种的问题，很多种种的困难，我们所要面临的。虽然我们已经接受了你，虽然主基督在我们里面，但是主也许可这个种种的事情发生在我们的身上。但是神虽然有这个种种的困难面临我们，但是神也赐给我们有能够赐给我们一个能力，能经过这一切的辅助，使得我们的灵命更加的增长。我们谢谢你，耶稣基督，这个神的话语，我们不能够虽然面临事情，我们都不失望，我们都知道神不许可我们经过这一切，使得我们更加的成熟，更加的亲近你，更加的认识你。谢谢主耶稣，奉耶稣基督名祈，阿门。这时候我们要奉献3di dalam bukan persembahan. 我们唱第2首歌，di dalam nomor 2.